Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zulaikha binti Cik Muhammad Tua alias Kamaruddin, nombor matrik A193277. Saya merupakan seorang pelajar daripada kursus Citra LMCP 2522 Kepimpinan Abad ke-21. Jadi pada video ini saya akan membentangkan wawasan saya dan 5 sifat kepimpinan yang ada pada diri saya. Antara topik perbincangan pada video ini ialah pengenalan, wawasan diri berdasarkan SMART, 5 ciri sifat kepimpinan pada diri saya, contoh tokoh-tokoh atau idola kepimpinan saya dan juga penutup. Baiklah, saya mulakan dengan pengenalan. Pemimpin merupakan individu yang boleh memberi pengaruh kepada individu yang lain di dalam suatu organisasi. Berjayanya sesebuah organisasi hasil daripada sifat kepimpinan yang ada pada pemimpinnya. Kepimpinan pada abad 21 lebih mencabar berbanding kepimpinan pada abad sebelumnya kerana dunia hari ini semakin canggih dan lebih mencabar. Oleh itu, pemimpin mesti mempunyai sifat-sifat yang selayaknya ada pada diri seorang pemimpin untuk menghadapi cabaran pada masa kini. Seterusnya, kita beralih kepada wawasan diri saya berdasarkan formula SMART. Sebelum itu, suka untuk saya terangkan apa itu SMART. SMART Goal merupakan akronim dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time Bound. Metod ini umum digunakan untuk menetapkan rencana agar berhasil mencapai targetnya. Antara tujuan SMART Goal adalah untuk menjadikan rencana lebih jelas dan terarah, memotivasikan seseorang untuk mencapai target mereka, mencapai tujuan dengan tepat pada waktu, menilai dan melakukan perbaikan. Kita beralih kepada wawasan diri saya, iaitu yang pertama, mudah dan simple. Saya ingin lulus dengan PNG 3.90 ke atas di semester akhir ijazah sarjana muda dan menyertai program-program yang dianjurkan oleh fakulti ataupun universiti. Seterusnya, wawasan saya juga mudah diukur. Saya harus lulus dengan PNG 3.67 ke atas pada setiap semester untuk mencapai keputusan yang cemerlang pada semester akhir. Ianya juga mudah dicapai. Saya akan pastikan saya dapat meningkatkan PNG 3.73 iaitu keputusan semester lepas ke PNG 3.80 pada semester depan. Wawasan saya juga jejak di alam nyata. Saya akan meningkatkan PNG 3.73 menjadi 3.80 pada semester depan dan saat ini saya mempunyai jadual belajar yang sistematik dan bahan-bahan rujukan yang baik. Dan yang terakhir, wawasan saya juga mempunyai julat masa yang jelas. Pada September 2026, saya akan lulus dengan PNG 3.90 ke atas pada semester akhir ijazah sarjana muda dalam bidang yang telah saya ceburi sekarang. Seterusnya, beralih kepada 5 sifat kepimpinan yang ada pada diri saya, iaitu yang pertama, pemimpin yang amanah, pemimpin yang peta berbicara, pemimpin yang memberi teladan yang baik, pemimpin yang adil dan pemimpin yang berwawasan. Seterusnya, saya akan menghuraikan bagaimana saya membina diri saya dengan sifat pemimpin yang amanah. Saya mula dengan bersifat amanah terhadap diri sendiri. Saya tidak melakukan sebarang pengkhianatan terhadap orang bawahan demi hawa nafsu sendiri. Saya juga tidak salah guna kuasa di atas kepercayaan atau amanah yang telah diberi, dan saya juga berpegang dengan ayat suruhan Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat 27 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Seterusnya, saya membina sifat pemimpin yang peta berbicara dengan menjadikan ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Daud yang bermaksud, dan kami kuatkan kerajaannya serta kami kurniakan kepadanya hikmah dan kepetahan berkata-kata. Al-Sad ayat 20 sebagai motivasi untuk sentiasa peta dalam berbicara. Sebagai contoh, saya pernah menyandang jawatan nakibah untuk aktiviti usrah di sekolah, lalu saya menyampaikan tazkirah yang dapat meresap jiwa ahli-ahli usrah dengan kata-kata yang peta dan tersusun. Peta berbicara amat penting kepada seseorang pemimpin untuk menaikkan semangat pimpinannya supaya tidak mudah berputus asa dalam sesuatu perkara, seperti Rasulullah memberi semangat kepada orang mukmin untuk keluar berperang.
Dan yang ketiga ialah pemimpin yang memberi teladan yang baik. Saya menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan dalam kehidupan sebagaimana firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagi orang yang mengharap Allah dan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Sebagai contoh, ketika saya memimpin sesebuah organisasi di peringkat sekolah menengah, saya sentiasa menunjukkan contoh yang baik kepada pelajar lain seperti tidak melanggar disiplin. Secara tidak langsung, mereka juga tidak melanggar disiplin yang telah ditetapkan. Saya juga sentiasa menjadikan hadis Nabi berkenaan sesiapa yang melakukan kebaikan lalu diikuti oleh orang lain, maka baginya satu pahala sebagai motivasi untuk sentiasa memberi teladan baik, tidak mengira sama ada ketika menjadi pemimpin atau tidak, kerana saya juga merupakan pemimpin kepada diri saya sendiri. Seterusnya, saya mempunyai sifat kepimpinan yang adil. Pemimpin yang adil sangat luar biasa kerana dalam hadis baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, terdapat 3 golongan yang doanya tidak ditolak, iaitu pemimpin yang adil, orang berpuasa sampai waktu berbuka, dan orang yang teraniaya. Saya pernah menjadi pengawas, lalu didapati kawan saya dan pelajar lain membawa telefon pintar ke sekolah. Saya bersifat adil, iaitu tidak menutupi kesalahan mereka dengan tidak menutupi kesalahan kawan saya dan membiarkan pelajar lain dihukum atas tindakan mereka yang melanggar disiplin sekolah. Saya juga berusaha mencontohi keadilan Rasulullah dan pemimpin-pemimpin Khulafa Ar-Rashidin dengan membaca kisah-kisah mereka. Dan yang terakhir ialah pemimpin yang sentiasa bersama dan rahmah. Saya cuba membina diri saya dengan sifat ini dengan mencontohi sifat kebersamaan dan rahmat pada diri Rasulullah yang sentiasa bersama para sahabat seperti dalam peperangan besar. Sebagai contoh, ketika saya memimpin sesebuah organisasi, saya juga turun padang bersama ahli-ahli pimpinan bagi menjayakan sesebuah program dan tidak bersifat lepas tangan. Saya juga bersifat rahmah, iaitu bersifat kasih sayang seperti sentiasa menghargai pengorbanan ahli pimpinan dengan mengadakan majlis penghargaan pada mereka. Saya mengambil iktibar daripada kisah Nabi Musa yang renggang dari orang yang dipimpinnya, lalu Samiri telah menyesatkan Bani Israel daripada menyembah Allah kepada menyembah berhala. Terdapat 4 contoh tokoh-tokoh kepimpinan yang saya idolakan, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih, Mikado Meiji, Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat dan Abdul Rahman Ad-Dakhil. Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan penakluk Konstantinopel. Kepimpinan beliau terserlah melalui sifat sederhananya. Baginda sendiri telah membuka baju dan serbannya, mengangkat batu dan pasir bersama rakyat jelata ketika membina benteng Rumeli Hisari. Manakala Mikado Meiji pula merupakan seorang pemimpin revolusi yang mengubah sebuah negara yang hidup segan mati tidak mahu, iaitu Jepun, menjadi sebuah negara kuasa dunia. Terusnya, Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat memerintah negeri Kelantan dengan memegang 3 prinsip, iaitu ubudiyah, mas'uliyah, itqan, iaitu penghambaan kepada Allah, dan beliau juga membasmi kemiskinan dari segi harta dan jiwa. Membasmi kemiskinan harta dengan mengagihkan bantuan, manakala membasmi kemiskinan jiwa dengan mendekatkan rakyatnya kepada Tuhan. Yang terakhir, Abdul Rahman Ad-Dakhil terkenal dengan sifat kepimpinannya yang berani, iaitu seorang anak muda Bani Umayyah yang mendirikan sebuah kerajaan besar pada umur 19 tahun, yang memimpin puluhan ribu pasukan dan tunduk di bawah kepimpinannya. Dan beliau juga telah menyelamatkan beberapa nyawa daripada ribuan pedang. Baiklah, sebagai penutup, memahami adab dan kepimpinan sangat penting dalam generasi kini. Tanpa sifat-sifat kepimpinan ini, tampuk pemerintahan bakal musnah dan tidak berjalan dengan lancar. Generasi abad 21 haruslah melibatkan diri dalam program-program kepimpinan kerana merekalah harapan bangsa dan negara. Jadi sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.